Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mingguan market update ataupun market overview untuk pasaran Wall Street. Saya Mukris akan bersama saudara-saudara dan saudara-saudari untuk market overview pada minggu ini seperti biasa ya. Okey, sebelum itu kita akan melihat dulu disclaimer penafian. Segala apa yang saya kongsikan di sini cuma adalah tujuan pendidikan sahaja dan bukanlah satu investment ataupun financial advice, dan tuan-tuan dan puan-puan haruslah mendapatkan financial ataupun investment advice daripada pihak yang berlesen oleh pihak authority masing-masing. Okey. Alright, pada sepanjang minggu lepas ya, Dow Jones, S&P 500 dan juga Nasdaq nampaknya menghadapi sedikit tekanan di dalam indeks seperti yang dapat kita lihat di sini ya. Banyak yang membuat tekanan, tetapi tekanan ini nampaknya masihlah dalam keadaan terkawal. Dan kalau kita lihat ketiga-tiga indeks pasaran utama di Wall Street ini masih lagi dalam keadaan uptrend. Dan tidak banyak perlu kita risaukan ya kalau sekiranya market crash akan berlaku ya. Tetapi kalau kita lihat seperti apa yang dapat kita dengar dan juga lihat di dalam main news channel seperti CNBC daripada Bloomberg, semuanya masih menggambarkan bullish sentiment di dalam pasaran. Tetapi walau bagaimanapun, apa yang saya ingin kongsikan di sini terutamanya di dalam pasaran S&P 500, nampaknya pasaran tersebut, pasaran S&P 500 ketika ini mengalami tekanan, dan walaupun S&P 500 membuat kenaikan dari minggu ke minggu ataupun dari hari ke hari, bulan ke bulan, nampaknya S&P 500 ini masih tidak mampu kembali kepada upper channelan yang ada tertera di dalam chart S&P 500 yang saya kongsikan di sini. Dan kalau kita membuat analisa, cycle analysis, nampaknya S&P 500 ini mungkin berkemungkinan akan membuat corrective action. Ini berlaku jika sekiranya harga ataupun harga ataupun paras indeks ini mula melimpasi the lower channel line. Okay. Dan ini mungkin akan adanya corrective price action, mungkin yang akan membuat correction kepada paras 3,800 ataupun ke paras 3,600. Paling pun akan turun nanti. Corrective action ini akan berlaku sejauh ataupun paling di bawah sekali mungkin di paras ke 3,500. Dan kita seharusnya berhati-hati jika sekiranya paras ini mula membocorkan paras 3,500 ataupun turun kepada 3,400 seperti mana yang ada di dalam carta ini. Dalam line yang ada di sana itu ada yang line warna purple ataupun magenta dalam chart tersebut ialah proprietary forward projection yang saya adalah, dan ini biasanya saya kongsi dengan student-student saya yang menyertai dalam program coaching, dan mereka of course akan belajar macam mana memprogram the forward projection support and resistance ini ya. Dan ini selari dengan apa yang most institutional investors membuat andaian pada ketika ini. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan ya, apa yang telah pun saya kongsikan selama ini dalam FB Live bersama sama ada Asram Academy ataupun dengan The Capital,
uh, bahawa para institutional investor dan juga trader, firma yang besar ya di Wall Street seperti Goldman Sachs, JP Morgan dan sebagainya, mereka menjangkakan S&P 500 ini untuk menembusi paras 4,000 hinggalah ke paras 4,400. Dan ini mungkin akan berlaku jika sekiranya pergerakan harga S&P 500 ini masih lagi dalam lingkungan channel uptrend channel line yang ada di dalam carta ini. Dan kalau kita lihat sejarah ya dalam apa yang di dalam carta ini, dapat kita lihat poin A, B dan C tersebut menandakan bahawa jika sekiranya harga ini menembusi upper channel line, nampaknya the channel line ini lebih kuat lagi dan very much intact, kerana bila price tersebut menembusi upper channel line, ia akan kembali semula ke dalam channel line tersebut. Dan begitu juga jika sekiranya pergerakan harga ini menyecah the lower channel line, biasanya ia akan mengantur balik ke atas, dan ini berkemungkinan besar apa yang most of the institutional investor ataupun firma-firma institusi melihat pada ketika ini, dan inilah sebabnya mereka membuat jangkaan bahawa S&P 500 mungkin akan mencecah paras 4,000 hinggalah ke paras 4,400. Dan cyclical analysis yang ada pada carta ini menyatakan mungkin perkara ini akan berlaku ataupun correction akan berlaku. Okay, correction akan berlaku. Mungkin correction akan berlaku seawal bulan Mac ataupun in between bulan Mac hingga bulan Jun. All these things tidak lagi ada kepastian, tetapi itu cuma andaian at the moment mengikut analisa yang dibuat menggunakan cyclical analysis. Dan kita mestilah menunggu ya macam mana pergerakan harga ini mengikut rentak sentimen dan katalis yang akan ada sepanjang minggu ini hinggalah ke bulan baru, bulan Mac yang akan datang. Okay? Dan kalau kita melihat juga dalam kontarian analisis, kita dapat melihat di sini VIX masih lagi di bawah dan ini berkeadaan baik at the moment. Selagi paras VIX ini masih lagi dalam lingkungan 10% daripada the 10-day moving average, dan volatility ini masih dalam keadaan terkawal. Biasanya kalau sekiranya volatility ini melempasi 10% daripada 10-day moving average, biasanya panic akan berlaku dalam market dan corrective action akan berlaku seperti yang dapat tuan-tuan lihat di dalam carta ini ya. Okey, seterusnya sepanjang minggu lepas kita dapat melihat kebanyakan sektor mengalami tekanan kecuali sektor perbankan saja membuat kenaikan yang dapat digambarkan di sini JPM ataupun JP Morgan dan juga Wells Fargo membuat kenaikan ya. Dan kalau kita melihat dalam sektor semiconductors, cuma Intel membuat kenaikan, tetapi sektor-sektor lain masih lagi dan dalam tekanan. Dan kalau tuan-tuan wondering, curious kenapa benda ini berlaku, sebenarnya hari Jumaat lepas futures contract dan juga option contract mula expired, dan inilah akibatnya tempiaslah daripada pergerakan harga di dalam futures contract dan juga option market tersebut. Dan ini kita dapat melihat menyebabkan banyaknya pengurus-pengurus dana mengatur strategi baru untuk kontrak yang baru. Dan of course mereka mengalihkan beberapa dana-dana tersebut kepada pasaran-pasaran yang lain ataupun sektor-sektor yang lain. Seterusnya kalau kita melihat apa yang bergerak membuat pergerakan pada akhir minggu lepas, pada hari Jumaat lepas,
banyak saham-saham dalam kajian kita, terutama alumni di Brunei dan alumni di Singapura maupun di Malaysia. Mereka telah mengetahui beberapa saham-saham ini membuat pergerakan seperti yang dijangkakan, seperti sebagai contoh Applied Materials dan juga kalau tak silap saya Albemarle ALB yang teratas di dalam S&P 500 ini ya. Dan seterusnya pada minggu ini tidak banyak economic news yang akan dikeluarkan, tetapi kita harus peka tentang apa yang akan berlaku pada hari Selasa ini, bermula daripada hari Selasa ini hingga pada hari Jumaat pada minggu ini. Okey, banyak economic news. Maksud saya banyak itu tidaklah terlalu banyak ya, dan tidak begitu banyak yang kritikal, tetapi kita akan menghadapi NFP pada seawal minggu depan ya, pada bulan Mac nanti. So kena berhati-hati on all this thing ya. Dan on the QR reports pula, banyak lagi syarikat-syarikat akan mengeluarkan QR reports seperti Nvidia, Teladoc, Etsy dan sebagainya. Dan sebelum tuan-tuan dan puan-puan membuat pembelian, haruslah dan wajib sebenarnya tuan-tuan melihat syarikat-syarikat yang akan mengeluarkan prestasi kewangan, dan sebaik-baiknya jangan membeli sebelum syarikat-syarikat tersebut mengeluarkan data-data prestasi keuangan. Sebaiknya kita membuat pembelian selepas mereka mengeluarkan data-data prestasi keuangan mereka ya. So ini adalah di antara syarikat-syarikat utama yang mungkin akan membuat pergerakan yang a bit volatile sepanjang minggu ini dan akan mungkin mencorak pergerakan harga di dalam indeks-indeks pasaran utama. Di dalam pasaran digital asset pula, Bitcoin terus membuat kenaikan hinggalah ke paras lebih daripada 57,000, begitu juga dengan Ethereum. Tetapi nampaknya Ethereum dan juga Bitcoin ini mungkin akan cooling off a little bit oleh kerana satu tweet daripada Elon Musk yang menyatakan BTC ataupun Bitcoin dan Ethereum sudah agak mahal, dan beliau juga ada menyatakan yang beliau melihat salah satu lagi altcoin yang ada dalam crypto market, dan saya pasti tuan-tuan dan puan-puan telah mengetahui which altcoin yang ataupun alternative coin yang beliau maksudkan. Okay. And kalau kita melihat juga apa yang berlaku dalam ARK Investment, ini adalah the top 20 saham-saham yang mereka jual dan beli pada akhir hari Jumaat yang lalu ya. Yang dapat kita lihat di sini ARK Investment masih lagi membuat pembelian di dalam Viva System, Intuit, begitu juga di dalam Tesla. Okey. So setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan perkongsian saya untuk pasaran luar negara, terutamanya pasaran Wall Street. Dan diharap kita akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang dengan weekly market overview Wall Street. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.